Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan kaidah yang ke-108 min sya'nil Arab at-ta'bir 'anil madhi bil mudhari'. Min sya'nil Arab at-ta'bir 'anil madhi bil mudhari' liifadati taswir al-hal al-waqi' 'inda huduth al-hadath. Termasuk salah satu cara yang lumrah dalam penggunaan bahasa oleh orang-orang Arab ialah menyatakan perkara yang telah berlalu dengan menggunakan fi'il mudhari'. Dengan menggunakan fi'il mudhari'. Tujuannya ialah menyatakan apa yang telah berlaku pada masa yang lalu itu seolah-olahnya sedang berlaku sekarang. Itu kaidah keterangan. Orang-orang Arab sering juga menggunakan fi'il mudhari' di tempat fi'il madhi. Tujuannya ialah menyatakan bahawa sesuatu peristiwa itu begitu penting dan tidak dapat dilupakan. Ia masih segar dalam ingatan, seolah-olahnya ia sedang berlaku. Penggunaan seperti ini terdapat juga di dalam Al-Quran. Lihat sebahagian daripada contohnya di bawah ini. Baca. Baca. Contoh pertama. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Inna Allah latifun khabir. Bermaksud, tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan air hujan dari langit, lalu menjadilah bumi ini hijau subur dengan sebabnya? Sesungguhnya Allah maha halus serta lemah lembut urusan tadbirnya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hajj ayat 63. Perkataan tusbihu yakni fi'il mudhari' digunakan di sini, bukan asbahat. Padahal mengikut yang sepatutnya perkataan asbahat itulah yang digunakan. Perkataan tusbihu digunakan di sini sebagai ganti asbahat tidak kerana lain melainkan untuk menyatakan suasana bumi yang ditimpa air hujan itu begitu hidup, seolah-olahnya ia sedang berlaku. Jadi ini berkait dengan penggunaan bahasa Arab oleh orang-orang Arab. Dan benda ni kita kena ambil kira lah, sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa Arab, jadi kita kena ambil kira bahasa Arab lah. Macam mana cara penggunaannya? Kalaulah Al-Quran itu dalam bahasa lain, maka kena ambil kira bahasa tu lah, cara guna bahasa tu. Cuba kita tengok di sini pentingnya. Dalam Quran disebut beberapa tempat dalam bentuk ni, dalam bentuk mansub begini, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkannya Alkitab lah. Tilka ayatul kitabil mubin, menurunkannya Alkitab itu sebagai Quran dalam bahasa Arab. Cuba kita perhati di sini. Ini bukan satu. Jadi tersebut bila kata Quran itu dalam bahasa Arab, mana kena ambil kira bahasa Arab lah. Cuba tengok sini. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jelas. Lepas tu Quran yang ada sekarang ini dalam bahasa Arab lah. Berbeza dengan kitab-kitab agama lain, walaupun kitab suci. Macam Bible misalnya. Yang diturunkan itu dalam bahasa apa? Yang ada tersebar sekarang itu dalam bahasa apa? Dianggap sama saja. Sedangkan kita tengok terjemahan ni, kalau kita kata terjemahan Melayu, antara satu terjemahan dengan satu terjemahan yang lain, dia ada beza, ada berbeza. Sikit banyak dia ada beza, mesti berbeza. Lepas tu kalau terjemah pula lagi jauh lah bunyinya. Ni ya tetap bahasa tu tetap ada. Qur'anan Arabiyyan. Ni Qur'anan Arabiyyan. Pada beberapa di dalam surah-surah yang berbeza-beza ni, cuba kita tengok di sini. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Kami wahyukan kepada kamu, kepada engkau Quran berbahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan.
macam-macam. Jadi bahasa Arab tu penting. Jadi kita kena ambil kira ada bahasa Arab lah. Penggunaan bahasa Arab. Baik. Kalau penggunaan bahasa Arab, ini cuba tengok ni. Allah telah menurunkan air dari langit. Telah menurunkan. Anzala. Ni fi'il madhi. Ni fi'il madhi. Jadi cerita ni cerita telah. Sepatutnya cerita masa lepas di sini. Fa'asbahat al-ard mukhdarrah. Ini kenapa guna fi'il mudhari' di sini? Kalau orang tanya di sini, fatusbihu ni fi'il mudhari'. Jawabnya masuk dalam kaedah ni lah. Orang Arab di dalam penggunaan bahasa oleh orang Arab menyatakan perkara yang telah berlalu dengan menggunakan fi'il mudhari'. Walaupun fatusbihu ni mudhari', dia tetap menunjukkan masa lepas juga, masa lalu juga. Ini bercanggah daripada kaedah biasa. Kaedah biasa mudhari' sama ada menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Dia tidak menunjukkan masa lepas. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ia menunjukkan masa lepas. Seolah-olahnya yang telah berlalu tu macam sedang berlaku sebab hidup segar dalam ingatan. Macam kita duduk nampak-nampak sekarang. Ketika itu dia guna mudhari'. Ketika itu dia guna mudhari'. Ini bahasa yang seperti ini kan. Dia di luar daripada perbincangan ilmu nahu dah. Ilmu nahu setakat tu ya. Setakat tu. Ini termasuk dalam ilmu balaghah. Termasuk dalam ilmu balaghah. Jadi fatusbihu ni sepatutnya asbahatlah. Barulah sesuai dengan anzala itu. Sebab ni nak cerita yang lepas. Tapi kenapa Allah guna fatusbihu mudhari'? Mudhari' dia menunjukkan sekarang atau akan datang. Paling cepat pun sekarang lah. Nak ceritanya bila air tu Allah SWT turunkan ke bumi, masa bila-bila, masa lepas. Masa lepas pun dia hidupnya tu masih lagi kita nampak lagi. Gitu. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Oleh kerana menjadi sangat subur bumi itu dengan sebab air itu macam ia sedang menghijau sekarang. Padahal cerita tu cerita lepas. Ini cara dia. Jangan kita keliru, jangan kata salah pula. Tidak salah. Tidak salah. Ya mungkin kalau orang yang belajar selapis tu dia kata salah lah. Tapi ini tidak salah. Contoh kedua, baca lagi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Bermaksud, dan mereka mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Saya tidak ulas di sini sebab jelas wattaba'u, mereka telah mengikuti. Ini cerita kepada Nabi kita ni. Cerita kepada Nabi kita tentang zaman Nabi Sulaiman, Bani Israel yang duduk gila kepada ilmu sihir pada ketika itu. Mereka telah mengikut. Ma tatlu, satu, tatlu. Kalau nak kira cerita lepas, ma talat lah. Tala yatlu. Kan? Tala yatlu. Di sini tatlu sebab syayatin itu. Jadi sepatutnya wattaba'u ma talat asy-syayatin. Mereka mengikut apa yang telah dibaca lah oleh syaitan sebab dia cerita masa lepas. Kalau tak baca lagi nak ikut macam mana? Tak ajar lagi. Setelah diajar tu barulah dia ikut. Setelah dibaca dia ajar tu barulah dia ikut. Mana dia cerita ni lepas belakang. Tapi kenapa dia guna mudhari'? Walakinna alladhina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Orang kafir yu'allimuna ni. Yu'allimuna ni fi'il mudhari'. Kenapa dia tidak kata walakinna asy-syayatin kafaru 'allamun nasa as-sihr? Sebab dia cerita masa lepas. Mereka telah syaitan-syaitan yang kafir itu mengajar manusia sihir. Bila ni cerita lepas. Telah mengajarlah, allamulah sepatutnya. Bukan yu'allimuna. Sini pula fi'il mudhari'.
Kenapa begitu? Jawabnya, ajaran syaitan ni masih hidup lagi. Walaupun selepas itu. Seolah-olahnya ia sentiasa dibaca. Sedang dibaca. Orang-orang yang mengikut syaitan itu kan, seseorang syaitan duduk ajar sentiasa dia. Sebab itu dia sebut tatlu. Yang diajar oleh syaitan ini tidak dulu saja, bila-bila masa. Tapi peristiwa ni, peristiwa dulu. Tapi ajaran syaitan dia berhenti sekali tu. Dia mengajar benda jahat kepada manusia. Tidak. Sentiasa. Itu faedahnya. Tatlu. Satu. Yang kedua, yu'allimuna an-nas as-sihr. Nak bawa kita kepada zaman itu. Seolah-olah kita ada zaman itu. Cuba bayangkan. Kalau kita ada, kita nampak mereka duduk ajar manusia. Mereka sedang mengajar manusia. Bukan cerita-cerita ni. Kalau kita hidup di zaman tu, Allah bawa kita ke zaman tu, kita nampak syaitan-syaitan sedang mengajar mereka. Padahal masa lepas. Ni nak ceritanya. Kalau kita tengok, kita akan nampak mereka sedang mengajar. Nak ceritanya hidup benda tu. Pengajaran mereka itu hidup. Macam mereka sedang mengajar sekarang. Padahal tidak. Bukan sekarang cerita ni, peristiwa ni lama dah. Dia itu bahasa seni bahasa Al-Quran atau sastra Al-Quran. Benda-benda macam ni ada. Dan salah ke guna begini? Salah ke? Mungkin kalau kita tengok, sekali tengok berdasarkan penilaian satu ilmu yang selapis, kita nampak salah. Tapi kita tak boleh kata salah, sebab macam ni ada orang Arab guna. Oleh kerana saya ni nak peringkasnya, kita nak bawa Quran saja. Kalau nak bawa mari, orang Arab guna dalam syair-syair dia, syair-syair yang muktabar, menjadi rujukan bahasa. Saya sudah sebut dah seperti rujukan ni bukan yang kemudian, dulu sebelum Nabi kita, ahli-ahli bahasa masa itu jadi rujukan. Mereka selalu guna. Jadi nak kata salah macam mana? Mengikut bahasa Arab, mereka pun guna. Dan mereka tu diberi penilaian yang tinggi lah. Sebagai sastrawan, mereka guna macam ni. Jadi Al-Quran tidak bercanggah dengan bahasa Arab. Tidak lari daripada bahasa Arab. Walaupun sekali tengok macam tak kena. Ini menunjukkan apa-apa benda ni kadang-kadang nampak tak kena, jangan terus kata tak kena. Boleh jadi kita yang tak kena. Kena tengok banyak lapis. Ini contoh yang kedua. Jadi saya kalau tengok kitab yang tebal kan, baru ni saya dah tunjuk dah kitab tu, Qawaidut Tafsir tu, kenapa jadi tebal? Sebab dia nak mari tadi lah. Kalau kita kata orang Arab, tadi kan kata lumrah dalam penggunaan bahasa orang-orang Arab, mereka selalu guna begini. Orang Arab tu, Quran itu orang dalam bahasa mereka tu lah. Memang banyak. Boleh buat mari saya. Boleh buat mari. Tapi saya ni maksudnya nak ringkas. Tak mahu bagi apa. Terus kita semua ni terima dah Quran ini lebih. Quran ini tidak salah. Quran ini paling tepat. Ahli bahasa lain berujuk kepada Quran. Jadi contoh Quran sudah cukup lah. Sebab kita nak cerita kaedah tafsir Quran. Bukan nak cerita benda lain. Tapi kalau nak pergi jauh lagi, dia kena pergi situ. Sebab itu orang belajar sastra tu. Orang belajar syair-syair yang mengangguk tu. Rifana begini tikrah Habib bin Waban Sili kan. Dalam masjid pula baca. Syair-syair ni tak patut baca pun. Tapi contoh kan contoh. Mengangguk pun. Apa? Sebagai contoh. Afatimu mahlan ba'da hadat tadalluli wa in kunti qad asba'ti sarmi fa'ajmili. Ingat lagi. Sab'ul mu'allaqat. Tengok. Syair Imru'ul Qais Al-Malikud Dillil, maharaja yang amat sesak. Ketua raja penyair. Dia guna. Jadi kita tengok situlah, nak tahu betul ke tak betul. Mudah-mudahan Allah SWT mengampun kita, terpaksa baca sikit kan. Sebab tu saya tak suka bagi kalau bawa tu mengarut banyak. Dia tak kira mengarut, dia kira bahasa yang diguna. Dia tak kira mengarut. Kalau contoh, saya nak boleh buat contoh lah. Sebab bahasa tu saya reti juga. Bahasa Hindustan, bahasa Urdu.
Kalau dengar lagu-lagu Hindustan kadang itu dalil tu. Tak kira mengarut dia, jangan kira mengarut dia. Seperti syair Arab tadi lah. Seperti syair Arab. Dia bahasa, kalau sekarang ni bahasa Arab ni, bahasa Fusha ni dia bahasa surat, bahasa kitab. Semua orang kena mengaji kitab ni bahasa ni lah bahasa Fusha. Tapi percakapan umum ni orang ramai dia tak cakap bahasa ni. Dia cakap bahasa Amir. Berbeza dengan bahasa Urdu, bahasa Hindustan tu. Yang orang guna hari ni, itulah bahasa. Tak ada lain. Itulah bahasa yang paling tepat. Dengan sebab itu penyair dia, penulis lagu dia tu dijadi rujukan. Ni ada guna dalam lagu ni misalnya. Dalam syair ni. Memang dia itu, hidup. Dia tidak seperti bahasa Arab. Memang duduk guna sekarang. Dan itu jadi, kalau kita belajar ni kan, syahid orang panggil. Itu syahid. Jadi syahid. Jadi bukti. Boleh guna begini. Sebab boleh orang ini. Sebab memang orang guna begitu. Jadi, bila kita belajar bahasa ni kan, kami dulu pun, masa belajar dulu pun, kalau syekh-syekh tu kan, janggut putih tu, tak larat nak berjalan. Tapi baca syekh tu dah mengarut kan. Tak kira yang mengarut tu, jangan fikir isi dia, fikir bahasa. Ini masalah bahasa. Benda-benda lain pun begitu. Benda lain. Yang kita nak tu apa? Sebab dia boleh jadi syahid kan? Boleh jadi syahid. Tengok contoh yang ketiga. Saya tak mahu masuk. Sebab satu kita nak rekat, yang keduanya kita nak bersih lah. Tak mahu benda-benda gitu. Setelah kita sudah terima, kecuali kalau orang pertikaikan, barulah bawa yang tu. Kita semua tidak pertikaikan, kita nak belajar kawaid tafsir. Kawaid itu ada digunakan dalam Quran. Dan yang digunakan tu semua ahli bahasa daripada dulu sampai sekarang. Tak kira Islam, tak kira kafir, yang guna bahasa Arab, dia akui bahasa Quran inilah yang paling tinggi. Jadi nak apa lagi? Benda lain, gitu lah. Baca lagi contohnya. Contoh ketiga. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Bermaksud, dan Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian kami halakan awan itu ke negeri yang mati, yakni yang kering kontang. Lalu kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan dari awan itu. Sedemikian itulah pula kebangkitan manusia, yakni hidup semula sesudah mati. Surah Fatir ayat 9. Jadi cuba kita tengok. Allah alladhi arsala riyah. Ini fi'il mati. Fatuthiru tak sahab. Tuthiru ni fi'il mudhari. Sepatutnya dah cerita masa lepas. Arsala riyah fa'atharat sahaban lah. Itulah. Sebab tuthiru mudhari' daripada athara yuthiru. Jadi fa'atharat sahaban. Lalu angin itu menggerakkan awan. Bila? Masa lepas lah. Cerita masa lepas lah. Fasuqnahu. Ini semua. Suqna daripada saqa yasuq. Suqna itu fi'il madhi. Madhi pula. Fa'ahyayna. Madhi pula. Sini satu mudhari letak. Kira-kiranya kalau kita lah orang biasa ni, kita akan guna athara lah di sini. Tapi kalau Quran tidak begitu. Sebab apa ni dia guna mudhari di tempat madhi untuk menceritakan walaupun madhi benda tu macam sedang berlaku. Bahkan sedang kita boleh tengok pun. Bukan cerita-cerita ni awan ni, angin menggerakkan awan, bukan cerita sama Nabi Sulaiman saja. Sampai sekarang kita boleh tengok. Lagi nyata lagi sampai sekarang dia dengan ilmu-ilmu ni tentang kaji cuaca apa semua. Memang angin menggerak pun kita boleh tengok. Jadi benda tu yang sejarah, yang cerita peristiwa yang lalu tu, iyalah itu satu. Benda ni kita boleh tengok sekarang. Jadi sebab itu diguna mudhari. Itu pelik tu bahasa dia. Kadang-kadang kita bertemu perkara yang seperti ini, yang zahirnya nampak kenapa begitu, tetapi itulah kefasihannya, kedalaman bahasanya, kesenian bahasanya terletak di situ. Habis